عالمي عالمي إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Kopi Pak Haji? Kopi Pak Haji? Kopi herbal pasti halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Hari ini apa khabar Bapak, Ibu, Tuan, Puan, saudara-saudari di mana juga berada? Bersama dengan di petang-petangan begini, mari kita belajar sikit tentang ilmu pengobatan herba. Mau tak mau ya, kita kena belajar juga sebab ini kan keperluan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang di rumah kita berlaku kecemasan, sakit, sedangkan ubat sebenarnya sudah ada di dapur kita, tapi kita tak tahu ya. Dan hari ini Pak Haji nak ceritakan bagaimana jenis-jenis darah ya, seperti mana yang kita janjikan. Bagaimana darah itu dan apa pantang-pantang dia. Ketika dia sakit, apa yang dia tak boleh makan. Dan nanti juga kita akan tengok bagaimana sikit karakter tentang darah tersebut. Tapi sebelum itu kita tahu ya bahawa dalam pengobatan ini ada pantang lah. Pasti ada pantang. Adapun walaupun yang halal, ada ketikanya kita tak boleh makan. Apa contohnya? Pisang. Pisang kan halal. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, kita tak boleh makan waktu siang. Betul kan? Itu pantang dia. Macam itulah juga. Ada juga sesuatu yang baik pada seseorang tak boleh diambil oleh orang lain. Kalau ambil, mudarat pada dirinya. Misalnya kurma. Kurma. Apa salah kat kurma ni kan? Dia juga sunnah Nabi SAW. Tetapi ketika orang tu sudah ada masalah ginjal, dia tak boleh ambil kurma. Masalah buah pinggang tak boleh. Sebab dia mengandungi potasium yang tinggi. Begitu juga pisang. Tak boleh bagi kepada orang yang sakit buah pinggang. Tak boleh. Itulah namanya pantang. Jadi pada hari ini banyak sekali nak cerita pasal pantang dan makanan ni. Ya. Tapi janganlah sampai stres sangat sampai tak boleh makan semua. Makanlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau ingin saja makan saja sikit-sikit, jangan makan banyak-banyak sebagainya. Sebagai contoh ya, kita bawa contoh, tengok kalau isteri hamil. Isteri hamil, kalau dia makan soya, tengok ya macam mana pengaruh dia, anak keluar putih. Tapi kalau anak tu perempuan, bagus sebab banyak makan soya, anak tu jadi lembut, halus sikit. Dia punya akhlaknya, perilakunya. Tapi kalau anak lelaki banyak makan soya, putih, jadi lembut juga. Jadi tak boleh banyak-banyak sangat ya. Jadi seperti mana yang Pak Haji kata, ada yang boleh makan, bagus makan, tapi tak boleh ambil terlalu banyak. Tu di antaranya. Misalnya rebung. Rebung ni kalau perempuan hamil macam mana? Kalau perempuan hamil banyak makan rebung, anak jadi hitam pula kulitnya. Tapi janganlah kita salahkan kat ibu kita. Ibu, aku ni hitam kerana sewaktu hamil dulu ibu makan rebung ya. Rebung tak begitu ya. Banyak angkubah-angkubah dia. Banyak faktor-faktor dia. Bukan faktor makan rebung saja, tapi begitulah caranya. Jadi herba ini kadang-kadang baik untuk seseorang, tak baik pada orang lain. Misal kata ya, kalau kita tengok pokok apa itu dipanggil pokok katuk. Katuk bahasa Indonesia asin-asin, cukup manis. Kita di Malaysia panggil cukup manis. Kalau kita makan banyak susu ibu, memperbanyakkan susu ibu. Indonesia panggil memperbanyakkan ASI. ASI itu dulunya Pak Haji tak faham juga. Apa tu ASI? ASI itu air susu ibu. Begitu ya. Jadi kalau kita ambil daun katuk ini, daun cukup manis banyak susu ibu. Tetapi pengalaman Pak Haji sendiri, kita tak boleh bagi kepada orang yang ada darah tinggi. Dia akan meningkat darah tingginya.
begitu rebung, tak boleh ambil untuk darah tinggi. Dia tingkat lagi darah tingginya. Tapi ada penelitian-penelitian mengatakan daun katuk ini, daun cekor mani ini baik untuk orang yang darah tinggi. Tetapi pemerhatian Pak Haji kata tak boleh. Jadi oleh sebab itu maka secara kesimpulannya untuk kita faham kenapa orang kata begini, kenapa orang kata begini, sebab dia berbeza. Bagi seseorang itu sudah tentu ada perbezaannya. Sesuatu herba yang baik untuk seseorang tidak semestinya baik untuk orang lain. Ya, sesuatu herba yang tidak baik untuk orang lain tidak semestinya tidak baik untuk kita. Jadi apa pun mesti kita berdasarkan kepada tubuh badan kita itu sendiri. Itu yang pertama sekali. Jadi tujuannya Pak Haji pada hari ini nak cakap pasal pantang. Kalau kita ambil herba, apa yang pantang? Pertama sekali yang selalu Pak Haji akan pesankan, pertama jangan makan ayam. Daging ayam lah maksudnya. Jadi kalau ambil daging ayam ini, selalunya kita akan jadi permasalahan. Dia jadi alergi. Apa tu alergi? Alerginya berarti begini ya. Ketika kita ambil ayam tersebut, ayam yang dipelihara menggunakan vaksin, gunakan antibiotik, menggunakan kimia-kimia untuk hidup, dapat hidup. Kalau mati banyak, rugilah ternak ayam. Daripada umur 1 hari sudah diberi ubat anti stres, ubat kimia. Dulu minum, sekarang disemprot di muka ayam. Jadi oleh sebab itu daripada 1 hari sampai usia harvest. Ikutlah kalau harvestnya sampai 35 hari ataupun mungkin 28 hari boleh, tapi kesemuanya itu menggunakan kimia. Bila kita gunakan kimia termasuk makanan juga, bila diambil oleh orang sakit, tengok ni, faham betul-betul ni. Orang sakit itu dia memerlukan antibody, dia perlukan sel darah putih untuk menolong cover di kawasan sakit tersebut. Tapi bila kita makan makanan alergik, sudah sampai di bahagian perut kita, semua kita punya sistem pertahanan sudah pergi ke perut sebab dia mengeluarkan bahan alergik. Apa tu alergik? Ya, dalam tubuh badan kita ni ada banyak sel darah putih, sel darah merah. Dalam tubuh badan kita ada satu nama mast cell. Mast cell ini dia mengeluarkan satu bahan yang alergi. Bila kita ambil benda-benda yang tidak sesuai dengan tubuh badan kita, dia panggil histamin. Histamin. Jadi sebab itu banyak orang makan ayam gatal kulitnya. Jadi oleh sebab itu maka sepakat bagi ahli-ahli herba seluruh dunia lah, kalau kita ambil herba, tinggalkan ayam. Sebab dia mengeluarkan histamin. Histamin itu akan mengganggu sel-sel darah putih kita, pertahanan tubuh badan kita untuk membenteras sakit kita yang sebenarnya. Tapi asyik lihat makanan yang ada alergik saja. Jadi oleh sebab itu pantang yang pertama ayam. Itu yang pertama. Dan tuan-tuan kena tahu bahawa ayam itu disuntik, injeksinya itu pada sayap paling kita suka, dekat kawasan itu yang paling kita suka, dan dia duduk di bawah lemak ayam tersebut. Sebab tu ayam yang kita pelihara dengan cara organik, dengan cara penggunaan POC, dia tak ada lemak. Tak ada lemak. Ayam yang kurang sekali lemak. Jadi itu adalah antaranya. Jadi itu yang pertama, asas yang pertama. Adapun yang lain-lain ni bolehkah kita ambil telur ayam? Kalau ayam tak boleh, telurnya boleh ambil atau tidak? Buah kelapa boleh atau tidak? Apel hijau boleh atau tidak? Semangka boleh atau tidak? Atau temikai boleh atau tidak? Santan, minyak, banyak lagi persoalan-persoalannya. Jadi oleh sebab itu berikan perhatian kepada kuliah Pak Haji hari ini untuk kita mendiagnoskan berdasarkan kepada darah kita. Baik, soalan yang pertama yang Pak Haji nak tanya dulu. Bapa, ibu, tuan-puan ada darah jenis apa? Ya, darah pertama darah A. Yang kedua darah B. B ni ada 2, B dan B+. Ketiga AB. Yang keempat darah O. Jadi jenis yang mana? Pastikan itu dulu. Yang masih belum, yang sudah lupa, yang masih belum teliti, tengok darah kita dulu.
Baik, sekarang penelitian tentang darah ini dengan makanan ini sudah advance. Sudah diteliti, sudah dikaji, supaya kita dapat meneliti. Selepas kita ambil herba ini, pantang-pantang kena jaga. Makan herba bagus dah, dosisnya bagus dah, minum airnya bagus dah, tidur malam bagus awal, ada riyadhah lagi. Tapi kenapa herba yang kita ambil itu tidak berkesan? Ya, sebabnya sama seperti pisaunya sudah ada, yang kita potong tu kenapa tak putus? Kita potong kuat tapi tak putus. Apakah pisaunya tak tajam? Apakah tenaganya tidak kuat? Ya, jawapannya apabila kita ambil herba, yang lain semua sudah bagus tapi tak berkesan, jawapannya kerana terlupa pantangannya. Pantang jumpa. Itu pantang jumpa tu istilah pula. Kalau jumpa apa semua makan, tak jumpa yang tak makan. Tak boleh macam tu. Kalaupun jumpa berada di hadapan ni, cuba sebentar sewaktu perawatan. Sewaktu perawatan diadakan, cobalah. Banyak orang tanya dekat Pak Haji, betul 100% kah? Pak Haji dah sebut awal semalam, tidak betul 100%. Tetapi persen betulnya besar. 100% tidaklah. Ini hanya orang kata faktor-faktor angkubah yang mempengaruhi. Ya, doktor pun kadang-kadang membuat kenyataan orang itu hidup 6 bulan saja. Ada satu orang pergi tinggal di tempat Pak Haji kerana sudah dikatakan akan hidup sampai bulan Maret saja, bulan Mac saja. Dia memilih untuk mati di tempat Pak Haji di Perlis. Sampai bulan Jun tak mati lagi. Sampai bulan Oktober tak mati lagi. Sampai bulan Disember baru meninggal. Tetapi bukan soal meninggalnya, tetapi nak sebut kata ini adalah faktor-faktor menjadi patokan-patokan, menjadi rujukan-rujukan. Tapi di sudut ketepatan 100% siapa pun tidak tahu. Sebab semuanya ini adalah kehendak Allah. Siapa tak tahu? Kita hanya membayangkan dengan faktor keilmuan kita yang cetek, yang sedikit, untuk memahami tentang bagaimana riwayat hidupnya, keluarganya dan sebagainya. Ya, kalau ada 8 petunjuk di situ, ada 8 petunjuk. Kalau kita jumpa orang sakit, ada 8 petunjuk. Antaranya kita akan bertanya dekat dia. Misal kata dia sakit jantung. Soalan pertama sekali, ada tak ahli keluarga sakit jantung? 1. Yang kedua, apa pekerjaannya? 2. Yang ketiga, apa makanan kesukaannya? 3. Yang keempat, ada tak komplikasi daripada penyakit-penyakit lain? 4. Itu kan semua petunjuk. Begitu juga seorang ahli herba, dia mencari petunjuk, salah satunya jenis darahnya grup apa, jenis darah apa. Misalnya dia kata, hari ini Pak Haji tak boleh nak terangkan semua, ya, mungkin sempat untuk 2 jenis darah saja, darah A dan darah B. AB esok, O esok, insya-Allah. Ya, dalam kuliah 1 jam ini. Beri fokus. Jadi oleh sebab itu maka untuk darah A ni kalau kita belajar tentang sifat, sifat ada 4, darah ada 4. Sifat apa? Tanah, air, api dan angin. Apakah dia sifat bagi orang yang ada darah A? Sifatnya ialah air. A air. B tanah. O api. AB angin. Jadi oleh sebab itu maka dengan sifat inilah, pelajaran sifat inilah menjadi satu pelajaran yang paling menarik untuk kita belajar bahawa dalam tubuh badan kita pun ada sifat-sifat tanah, air, api dan angin. Walaupun sebahagian daripada ahli-ahli herba Islam yang tak bersetuju dengan sifat unsur api. Katanya dalam tubuh badan manusia tak ada unsur api. Sebab apa? Katanya api itu adalah unsur jin. Bagi Pak Haji tetap ada. Api itu maksud api ialah pembakaran.
digestion, asimilasi. Nanti kita bincangkan di sudut panjang perbahasan tentang 4 unsur ini. Tapi sebelum itu, ya, siapa di sini yang darah A? Siapa, ya? A ini kalau dalam istilah selalu orang kata sanguine. Sanguine ini sesuatu yang menggembirakan orang. Kalau dia ada dalam majlis, majlis menjadi ramai. Kalau dia tidak ada dalam majlis, majlis menjadi sepi. Ketika majlis itu diam, datang dia, wah, begitu sekali cerianya, gembira. Majlis bertukar menjadi gembira. Itu sanguine yang popular. Dia sangat popular. Kawan ramai, musuh kurang. Dia membuatkan hati orang gembira. Itu antaranya sanguine ini. Namun begitu, sanguine ini ada juga permasalahan-permasalahan yang ada dekat sini, ya. Antaranya dia akan menghadapi masalah tekanan di jantung. Selalunya dia akan ada ulcer. Dia selalu jadi ulcer, sama ada di ulcer di dalam mulut, ya, di lidahnya itu selalunya kita akan lihat ada ulcer, dan banyak juga jadi ketumbuhan bawa pada kanser. Kalau dia tak dapat menjaga apa yang Pak Haji sebutkan, keseimbangan 4. Mental, spiritual, emosi dan fizikal. Dia kena jaga dia punya keseimbangan ini. Baik. Jadi oleh sebab itu dia menggembirakan orang. Orang suka dengannya. Tetapi masalah orang ni dia tak suka tulis. Kalau kerja dia, kita boleh bagi dia jual barang. Dia jual barang boleh, bagus. Tulis-tulis dia tak mau. Nanti hilang habis risit-risit kita, habis akaun kita, berantakan. Sebab apa? Tapi kalau jual, nombor 1, dia cakap saja orang beli. Ini kena duduk bahagian depan, bahagian promosi. Kalau dalam bisnes. Tetapi apapun dia menggembirakan. Ya, dia sangat sabar tetapi sangat-sangat sensitif. Ini dia. Haji nak sebut ni, nampaknya ketawa, senyum, menggembirakan, jumpa orang, hai, assalamualaikum. Dia dulu belum lagi kita baru nak angkat tangan, dia dah kom dah. Kita bawa dia dah kom dah. Dia dulu cepat jumpa. Ini orang dalam kategori A, sanguine yang popular. Masalah dia kat jantung. Hyperthyroid, selalu hyperthyroid. Orang macam ni. Kerjanya sekejap belum siap kerja ni, nak buat kerja ni pula. Belum sempat kerja ni, nak buat kerja ni sekejap. Belum sempat ini pula. Baru basuh kain, dia nak pergi masak dah. Tak habis lagi fikir basuh kain, nak pergi masak pula ni. Lepas tu dia fikir nak pergi jual produk. Habis pula. Tengah duduk basuh kain itu, ambil order. Okey, apa mau order, apa sebagainya, sat lagi apa. Dia bekerja dalam dirinya sendiri. Itulah dia. Ya, jadi itu adalah dikatakan sanguine. Orang ni dia kena kurangkan lemak. Lemak dia kena kurang. Tetapi dia ambil sikit karbohidrat tinggi boleh, bagus. Ya, ini antaranya ialah bagi grup A. Siapa sini grup A? Pantang dia, ingat pantang. Pertama dia kena pantang daging sapi, daging lembu. Bukan tak boleh makan, minggu kali boleh, makan setiap hari tak boleh, masalah. Yang kedua, dia kena pantang daging kerbau, termasuk ayam hutan. Pak Haji dulu fikir mana nak makan ayam hutan ya. Sekarang ni banyak orang dah ternak ayam hutan. Pak Haji duduk dekat sini pun Allah dah makan dah ayam hutan dekat sini. Allahu Akbar. Rupanya ayam hutan ni dia walaupun dia kecil tapi dia sedap. Jadi itu di antaranya. Jadi kita boleh buat peternakan ayam hutan. Ada yang nak order besok, boleh order di sini. Nanti Pak Haji suruh Pak John dengan Pak Mukmin lagi menternak ayam hutan pula. Ayam hutan. Ayam hutan dengan puyuh ni macam mana? Tengok ya. Kemudian dia tak sesuai makan itik. Daging itik tu.
Orang yang ada daripada grup darah A ni tak boleh ambil daging itik yang tinggi, termasuklah udang, termasuklah lobster. Allah. Lobster ni yang sayang, udang tak apa lagi. Yang paling enak lobster, tak boleh dia, tak boleh. Ya, itu di antaranya. Dan begitu juga dengan ketam. Kepiting, bahasa Indonesia panggil kepiting. Dan juga sotong. Cumi, tak boleh. Banyak yang tak boleh Pak Haji, apa yang boleh? Ya, kita cakap yang tak boleh ni bukan berarti tinggal 100%, tapi kalau tinggal 100% terbaiklah, bagus sekali. Dan begitu juga dengan produk susu dan keju. Kalau dikurangi, mentega juga tak boleh. Tak boleh berartinya pantang. Pantang dalam tanda kutip berartinya perhatian kurangkan. Itu di antaranya. Kemudian termasuk juga jenis betik. Betik pun tak boleh. Betik tak boleh. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu, maka orang yang ada daripada darah A ini, itu saja. Yang lain-lainnya boleh, tapi jangan banyak-banyak juga. Tetapi yang Pak Haji sebutkan tadi ni, boleh cuba ambil, tetapi kalau tidak mendatangkan masalah, bismillah. Tapi kalau ada masalah yang Pak Haji sebut tadi, tolong berhenti atau kurangkan. Boleh jadi grup A ini, kalau Pak Haji sebut tadi ada 10 jenis tadi, boleh jadi 5 yang dia tak boleh ambil betul-betul. Boleh jadi 5 lagi boleh ambil lah. Boleh lah. Tak sangat mendatangkan kesan-kesan dan sebagainya. Jadi itu untuk darah A. Darah A, ingat, orang yang menggembirakan. Tetapi serangannya di jantung. Yang kedua, ulcer. Ingat, vitamin C untuk ulcer. Jantung, bagikan herba 7 angin selalu. Dan yang ketiganya, dia boleh bawa kepada ketumbuhan, boleh jadi kepada kanser. Jangan sampai stres. Jangan sampai masalah-masalah ini mengganggu kehidupannya, pikirannya, sampai dia mempengaruhi tubuh badan kita, terbentuk penyakit-penyakit yang serius tadi ni. Itu yang paling-paling Pak Haji nak sebutkan di sini bagi orang yang ada darah A. Tetapi orang darah A ni dia menghiburkan orang. Hibur orang. Terhibur. Ya, kalau ada dia, terhiburlah kita. InsyaAllah. Tetapi jangan ingat bahawa dia tak dengar, tapi hatinya sensitif. Awas. Itu antaranya. Baik. Okey, dah faham semua? Itu yang pertama. Baik, soalan. Soalan Pak Haji nak tanya sini. Boleh tak orang darah A ini ambil betik? Boleh tak boleh? Pertama sekali, dia tak boleh. Itu kan tadi sebut dah. Soda, air soda pun tak boleh. Jadi, kemudian, boleh tak orang ini ambil lobster? Tak boleh. Kalau gitu, udang boleh tak? Sikit-sikit boleh lah. Tapi dia allergic, tak boleh. Kena kurang. Kemudian, ayam hutan pun tak boleh. Itik pun tak boleh. Apa yang boleh? Yang lain pada tu. Daging rusa boleh. Mana nak cari daging rusa? Tapi itu boleh. Daging kambing, daging kambing boleh. Orang lain tak boleh makan daging kambing, dia boleh makan daging kambing, malah enak pula dia. Sihat badannya. Itu di antaranya, ya. Jadi oleh sebab itu, maka carilah, tilik-tiliklah. Bukan mesti 100% yang Haji sebut ni. Kalau 100% tu jadi nujum. Tak boleh. Nujum tak boleh. Nujum tengok di atas tapak tangan. Tak boleh. Tapi kalau tengok urat-uratnya boleh. Yang merah ini apa tandanya? Yang merah kat sini, biru sini apa tandanya? Jadi pada hari ini sikitlah dapat tunjuk tangan-tangan ni, tengoklah sikit kat ibu jari pula. Tengok kat kuku. Tengok kat kuku ni, dekat betul-betul dengan pangkal kuku tu ada macam bulan sabit. Taklah bulan sabit, bulan maksudnya ada putih, lengkong putih di situ. Dulunya Pak Haji perhatikan kuku Pak Haji ni bulannya besar sekali. Betul lah, 18 orang anak. Sekarang ni Pak Haji perhati tak ada dah. Hilang dah.
Berarti memang tak ada lah, umur dah 60. Mana nak ada lagi? Cuba bapak ibu tengok ni kat pangkal kuku tu, ada tak? Kalau ada lagi, berarti boleh dapat anak lagi tu. InsyaAllah subuh dapat anak lagi. Kalau kat kita tak ada ini, macam Pak Haji ni, nampak-nampaknya tak ada lah. Itu dia antaranya. Yang kedua, dekat pangkal tadi itu di atas kuku, ada lingkaran, ada putih itu. Ini di pangkal kuku tu, di atas kulitnya. Tengok hitam tak? Kalau hitam tu kencing manis. Tengok betul-betul ada hitam tak? Kalau ada hitam di atas kuku tersebut, namanya penyakit kencing manis. Tu dua dah ilmu tu. Yang pertama tentang kesuburan, laki-laki pun sama, perempuan pun sama. Yang kedua tentang kencing manis di pangkal kuku, pangkal kuku betul-betul. Yang ketiga, cuba tengok di atas ini dia, di atas apa lengannya, bukan lengan lah, di atas tangannya ni. Ni tapak tangan, atas tangannya itu banyak ada urat-urat timbul. Macam Pak Haji ni banyak sekali. Kalau dah tua kan banyak, dah muda pun banyak. Kalau urat timbul banyak, itu masalah liver, masalah hati. Bukan masalah hati itu dia susah hati, bukan. Masalah hati itu masalah liver, hepar. Kan hati dia duk gembira begitu je lah, tapi dekat atas tangannya tu nampak urat-urat timbul sebagainya. Itu masalah hati. Itulah yang kita perhatikan kalau kita jumpa orang. Jadi jangan mudah-mudah angkat tangan kat orang macam tu. Jangan mudah-mudah tunjuk tangan orang begitu. Orang boleh baca. Tu baru sikit tentang ilmu penyakit. Ya, baik. Sekarang kita belajar lagi untuk darah B. Siapa darah B? Darah B ini dipanggil flegmatik. Yang damai-damai. Dia damai-damai saja. Rumah dia tidak ada listrik, damai, tidak jadi masalah. Listriknya itu sudah tidak menyala pun damai. Anaknya kencing-kencing, buang-buang tepi-tepi rumah, damai dia, tidak ada apa-apa. Anak dia menangis, dia boleh tidur, dia damai. Dia tidak jadi masalah apa-apa. Orang cerita pasal virus corona ini, COVID-19 ini, dia damai-damai saja. Dia nak jalan ke sana, dia nak jalan ke sini, dia damai-damai saja. Yang orang O, orang AB sudah gelisah. Tapi orang ini, jenis darah B ini, dia damai. Tenang saja, dia kata tenang. Bukan ramai yang mati, sakit yang ramai. Matinya macam sesama saja. Dia kata mati kencing manis tu lebih banyak lagi daripada mati virus ini. Katanya macam tu. Sebab apa? Dia damai. Hidup dia damai. Ada wang? Tak mengapa. Tak ada wang? Tak mengapa. Kadang-kadang dia kerja tidur saja, bermalam-malam saja dia tak jadi masalah. Yang jadi masalah orang dekat dia. Orang di tepi dia yang jadi masalah. Dia tak ada masalah. Itu berbeza karakter dia. Yang orang ini antaranya dia ni tak suka polemik, tak suka musuh. Ya, dia boleh jadi orang tengah yang baik dan dia juga menghiburkan sebab dia tak ada masalah. Semua ya. Dia tidak ada musuh. Ya, bagi dirinya damai. Hidup ini sebuah kedamaian. Itu dia antaranya. Namun begitu, dia ada masalah pada livernya, pada hatinya. Biasanya dia juga susah tidur, dan juga dia apa yang kita sebutkan, dia ada juga masalah di jantungnya. Kemungkinan besar ada masalah di jantung. Jadi oleh sebab itulah maka Pak Haji nak sebutkan dekat ini, orang-orang jenis B ini dia sesuai untuk semua jenis susu dan produk-produk daripada susu. Boleh ambillah. Ya, untuk darah B. Tetapi apa yang tak boleh dimakan oleh orang yang ada darah B ini? Yang pantangnya, pertama ayam, yang kedua itik, yang ketiga lobster, ketam juga tak boleh. Sama seperti orang yang ada darah A tadi. Itu dia antaranya. Kemudian dia tak boleh ambil cumi, siput juga tak boleh.
Telur itik tak boleh. Telur asin, oh lagi tak boleh telur asin tu. Telur itik yang diasinkan. Burung puyuh tak boleh. Tomat tak boleh. Tomato pun tak boleh. Jagung, belimbing pun tak boleh. Termasuk juga peria tak boleh juga. Dan termasuk juga daripada jenis-jenis roti yang paling bahaya orang ni ialah daripada santan. Santan tak boleh. Banyak buat daripada kelapa, santan itu tak boleh. Tapi kalau VCO bagus tu untuk ubatnya. Ini B. B ini dia menggembirakan, seperti mana yang Pak Haji sebut, dia ni damai dia saja. Jadi itu adalah jenis daripada jenis orang yang darahnya darah B. Siapa sini ada darah B? Nah, itu dia antaranya Jadi oleh sebab itu, orang yang ada darah B ini kemungkinan besar dia akan jadi susah tidur pada waktu malam. Susah tidur, bergadang lah. Bahasa Indonesia kata bergadang. Itu di antaranya. Baik, itu tentang sikit. Sekarang Pak Haji nak masuk tentang pertanyaan sikit pertanyaan juga ambil di sini. Baik, soalan yang pertama yang Pak Haji terima daripada Pak Taufik daripada Bandung. Apa khabar Pak Taufik? Kita doakan mudah-mudahan Bandung juga akan bebas daripada COVID-19 dan keseluruhan Indonesia, insya-Allah. Soalannya ialah strok peringkat awal guna herba apa? Strok peringkat awal gunakanlah HGH, HGH dan WAVE. Paling cepat. Kalau tak ada itu, kalau ada satu lagi HGH drop, lagi bagus. Kalau ada satu lagi, tapi mungkin tidak ada di sana, iaitu times limit drop. Itu lagi bagus, letak di bawah lidah. Itu kesemua adalah untuk masalah strok peringkat awal. Dia harus pergi kepada bahagian otak. Itu sebagainya. Kalau kita tak ada semua ni, apa lagi? Cari produk yang diambil daripada buah. Apa juga? Mengkudu boleh, manggis boleh, habatus sauda biji boleh kita gunakan. Itu di antaranya. Baik. Soalan yang kedua daripada Afzan Ramli daripada Pahang. Afzan, apa khabar hari ini? Ayah umur 67 tahun, kencing tak lawas. Suka buang air kecil, sukar prostat apa ni. Ada penyakit hernia, darah tinggi, gout, masalah sendi dan prostat. Prostat betul. Dalam keadaan sekarang PKP, sekarang suka untuk ke hospital. Jadi rawatan beliau apa? Ya Allah, ya Rabbi, betul lah. Nak pergi ke hospital masalah Jadi kemudian pula sakit, umur 67, macam-macam. Umur Pak Haji lebih sikit pada umur Pak Haji lah. Sikit saja Kemudian pula hernia, darah tinggi, gout ni. Dengar ini kita balik kepada basic. Selalunya kalau Pak Haji jumpa komplikasi, cara dia yang pertama ialah kita buat colon therapy. Ada 3 herba yang selalu Pak Haji bagi: pelawas, tujuh angin dan juga spirulina. Dia itu bukan tujuan untuk semua penyakit ni, tapi dia tolong untuk buat colon terapi dengan dia mengosongkan semua makanan-makanan kita, hampas-hampas kita yang duduk melekat berlengketan di dalam usus tersebut. 80% pesakit akan merasai baik selepas mengambil colon terapi ini. Soalan yang ketiga, Andi Lala daripada Pemalang. Apa khabar Andi Lala? Anak umur 8 tahun menderita gagal ginjal. Wajah sudah bengkak sama ini, minum ubat kimia mohon arahannya. Okey, gagal ginjal ini, bengkak muka, bengkak badan itu kerana cairan itu tak boleh dikeluarkan atau tidak berlaku kestabilan cairan dalam tubuh badan kita ini. Yang menstabilkan air itu namanya albumin. Albumin, ingat tu albumin. Albumin tu ada di dalam ikan gabus, ikan haruan. Kukus bagi anak tu ambil, masuk dengan bubur, buat dia punya bubur. InsyaAllah elok balik. Di peringkat awal ni, kalau kita tengok ada muka tu sembab, bengkak air lah dalam tubuh badan kita, cepat-cepat pergi cari apa? Ikan gabus.
Ikan gabus tu yang mempunyai kadar albumin yang paling tinggi. Ada di mana ikan gabus tu? Di Afrika. Tak, di tempat kita. Namanya ikan gabus. Yang ada ikan gabus Afrika, ada keli Afrika. Ya, tetapi ikan gabus sajalah yang kita ada dekat tempat kita tu. Tak perlu pergi Afrika. Cari saja di tempat kita tu. Ya, sama ada yang berwarna putih sedikit ataupun yang hitam sikit. Itu di antaranya. Baik. Soalan yang keempat daripada Surya Sakti, asli daripada Wajo. Ya, herba yang sesuai buat mengganti imunisasi bagi bayi. Ini soalan perangkap Pak Haji ni. Okey, baik. Tak mengapa. Imunisasi ini, ingat ya, anak itu sihat bila ibu itu sihat. Anak itu sihat dapat daripada susu ibu. Susu ibu itu daripada makanan ibu. Apa yang ibu makan, itulah makanan anak. Ambil makanan yang elok-elok. Antaranya ialah apa? Moringa, kelor. Ya. Bila kita sebut kelor, teringat falsafah peribahasa orang Jawa, orang Indonesia lah. Dunia ini tidak sebesar daun kelor. Wah, tu dia. Dunia ni tak sebesar daun kelor. Daun kelor tu kecil-kecil je. Berartinya dunia ni luas lah. Maknanya betul ke begitu? Ya, baik. Soalan yang kelima daripada Iqbal Langsa. Oh, Iqbal ya, apa khabar Iqbal? Ada anggota keluarga mengalami masalah kulit di seluruh tubuh, banyak tumbuh seperti daging tumbuh, ada juga seperti lipom. Ya, sudah konsumsi syak 3 botol tak mau juga. Ini kalau kulit, ingat kulit skin semua SJ2 atau kita ambil SJ2 lah yang betul ataupun pagi. Kulit, semua jenis kulit. Besok jangan ada tanya lagi, Pak Haji kalau kulit aku gatal apa pula. Esok lusa tanya lagi, Pak Haji kalau kulit bintil-bintil macam ni apa pula. Jangan tanya dah, cukup kulit ke semua. SJ2 je. Ya, atau soalan yang ke-6 Bapak Tias daripada Bekasi. Maaf ya, Bapak ke Ibu Tias, saya minta maaf ya. Soalannya, pria usia 52 tahun kebas di ujung kedua tapak kaki, suka menelan air saat minum, selalu tersedak sakit. Apakah ini dan apakah ini? Apakah herbanya ini? Dia kebas di ujung kedua tapak kaki, suka menelan. Ini menunjukkan dia sudah kolap. Berartinya dia ada stroke. Tapi tak stroke keseluruhan, baru dia punya sistem dia stroke. Ya, dia jadi peristasisnya itu. Esophagus ini dah mula jadi stroke. Jadi oleh sebab itu perlu kembalikan semula SGH dengan wave. Jangan lupa wave. Tu macam Pak Haji dengar ada orang bertanya di Indonesia tu, wave-nya habis. Terdengar suara jauh-jauh sini. Dengar jugalah suara hati mungkin. Ya nanti ya, lepas COVID-19 ni nanti kita usahakan banyak-banyak, jangan sampai habis lagi. Setuju ya, insya-Allah. Baik, selanjutnya soalan yang ketujuh daripada Makassar, Bapak Rosli ya. Soalannya, bapak sering sesak nafas kalau pagi-pagi bangun tidur sehingga solat pun susah. Herba apa yang pas? Semalam Pak Haji dah tunjuk dah. Herbanya daripada pokok letup. Betul, Pak Haji dah ingat dah. Bahasa Indonesia panggil cipluan. Ciplukan ke cipluan ya, lebih kurang macam itulah. Dah ingat dah ya. Jadi buahnya itu kita rebus bagi minum. Sangat baik. Baik, soalan yang ke-8 daripada Dr. Fauzi. Alhamdulillah, sakit tapak kaki bahagian tumit ya. Ini semua anti-rex doktor. Ya, kita gunakan insya-Allah ya anti-rex. Dan soalan yang ke-9 daripada Pak Hadi daripada Seragen. Untuk glaukoma, herba apa yang mesti digunakan? Sudah gunakan Endrop apa sebagainya. Jadi untuk glaukoma ini Pak jawab kah? Belum lagi, kan yang baru kah? Okey, tidak jadi masalah, tak apa, kita jawab sekali lagi. Okey, untuk masalah glaukoma ya, glaukoma apa yang mesti kita gunakan? Glaukoma ini dia kena ambil ubat makan juga.
ya, selain daripada kita gunakan untuk mata tu Pak Haji dah sebut semalam, ya, kita boleh gunakan juga daripada pegaga atau radio IQ ni untuk mata. Dia ada pegaga, ada ginkgo biloba, ada buah tin, ada buah kimis, ada buah kurma, dan di sini ada DHA. Ya, dan ini khususnya untuk mata juga. Ya, untuk IQ, untuk ingatan dan juga untuk mata. Alhamdulillah. Syukur ya. Baik, kemudian seterusnya kita lihat lagi soalan-soalannya yang diberikan, termasuklah seterusnya ialah hyperthyroid. Ini daripada Sulawesi Selatan, ya, Kak Rohani. Hyperthyroid pasca melahirkan, berat badan terus drastis dan hormon thyroid sangat tinggi. Herbanya apa? Hyperthyroid ni Pak Haji sebutkan, kita gunakan dia daripada syak ke tidak dengan VCO. Syak ke tidak dengan VCO, itu di antaranya. Okey, teman saya hepatitis B dan sekarang pasca melahirkan saya resepkan buatnya ambon pagi SJ Kopi Radi. Apakah sudah betul? Hepatitis ini kita rawat dia pertama dengan spirulina, yang kedua omega 3, yang ketiganya kita gunakan pegaga. Itu untuk hepatitis. Tetapi kita boleh gunakan daun janda bahagia. Ada orang yang Pak Haji tengok, oh Pak Haji kenapa ubah nama, kan janda itu, pokok itu bukan nama janda bahagia, janda merana. Ada orang yang tulis begitu, ya, dia komplain Pak Haji tukar nama, dia kata ini tak boleh ni, salah ni. Memanglah betul salah tapi baik. Yang mana yang lebih baik? Salah kita buat tapi baik, dengan perkara yang baik tapi salah. Macam mana? Misalnya macam ni, janda merana, mau tak kita panggil dia, hai pokok janda merana? Sedih ya, kalau orang jumpa kita dia kata hai janda merana. Macam mana? Sedih begitu. Kita tak mau panggil begitu. Sebab itu Rasulullah SAW, adabnya Rasulullah itu, bila dia bertemu dengan nama-nama yang huduh, nama-nama yang tak elok, nama-nama tak indah, adab kenabian itu dia pasti menukarkan dengan nama yang indah. Kita dengan herba pun macam tu juga. Kalau orang tu dia menjiwai herba, ada jiwa dia, jiwa herba, dia tak sanggup untuk memanggilnya dengan nama-nama yang huduh, nama-nama yang tak elok. Misal kata ini, hai si kunin, kita tak boleh sebut begitu. Hai si kunin emas, kan cantik si kunin emas. Ataupun tengok, tolong petikkan kepada saya, ambilkan kepada saya buah kelapa kunin emas. Macam tu. Allah suka kita menghargai, appreciate. Kalau kita kata, hey kunin, hai si kunin, kenapa kamu kunin? Tak boleh begitu. Dia begitu. Jadi orang begitu dia tak bahagia selalunya. Hijau ni, hai si hijau penyejuk mataku. Macam tu. Sebab warna hijau tu menyejukkan mata kita. Kalaulah daun semua warna merah, macam mana? Tengok merah, tengok sini merah, tengok sini merah. Sebab tu dalam rumah, di kamar tidur, jangan letak warna merah. Sakit nanti, ususnya sakit. Orang kata dalam kajiannya, tengok kamar berwarna merah, keluar ni enzim itu menyebabkan sakit. Jadi dalam kamar itu kena warna kayu macam ni. Ni warna kayu, warna putih, warna krim, cantik. Tak warna merah, warna kuning. Warna kuning untuk apa? Kedai makan. Warna kuning, warna orange untuk apa? Kedai makan. RSC warna kuning, kau warna orange. Warna orange. Dulu warna apa? Dulu warna lain. Itu dia antaranya. Boleh tak kita letak warna-warna itu mesti sesuai pada tempatnya. Ni kalau baju merah ni macam mana? Baju merah ni apa artinya? Artinya Kopi Radi merah.
Asalnya kopi radik tu merah, sekarang warna hitam sebab kita guna black radik, kita guna daripada akar tongkat ali hitam. Asalnya warna merah sebab warna merah ni warna berani. Warna semangat, warna kegemilangan. Sebab tu banyak bendera-bendera jalur merah, merah putih. Itu dia bendera panji-panji. Itu artinya. Jadi ini merah juga. Itu di antaranya. Itu warna-warna yang sesuai. Jadi herba ini jangan kita orang kata apa? Jangan kita berikan nama-nama yang tak elok. Jadi di pagi ni juga Pak Ji ada kesempatan nak tunjuk cara dia, ya, bagaimana cara kita menyediakan telur. Ini telur ayam kampung, kita tengok telur ayam kampung agak sikit kecil, ya, berbandingnya berbeza. Ini bukan telur ayam kampung ni telur ayam biasa besar, ya, tengok beza. Tapi ini ada embryo. Buat macam tu. Tengok kepada cahaya, nampak satu tumpukan hitam di dalamnya itu. Itu embryo dia tu. Nanti kalau kita buat penetasan 20 hari keluar anak. Bila keluar anak itu kita tetaskan, ya. Di sini ada banyak di tempat Pak Haji ni ada ayam untuk bertelur, telurnya itu ditetaskan, dia ceri kita, kemudian terus kita ada peternakan untuk ayam. Ya. Jadi ini antara telurnya yang boleh kita ambil pada setiap pagi. Tetapi kita ambil dia nanti insya-Allah ketika dia masih panas dia ada dingin, ya, dingin. Itu ada di antaranya. Baik. Kemudian seterusnya Pak Haji nak tunjuk juga di depan kita ni ada beberapa herba, ya, untuk kita belajar. Banyak juga herba di sini. Ni pokoknya satu lagi orang panggil pokok Afrika, pokok Bismillah kalau di Kelantan. Pokok ketum. Bukan. Ni bukan pokok ketum ni. Ketum lah. Cuba tengok betul-betul. Ketum tak? Ketum kan daun lebar. Ketum Cina kot. Ketum Cina kan bagi makan ketum ayam. Bukan. Ini namanya pokok Afrika, pokok Bismillah. Yang ni kita ambil untuk ubat penyakit kencing manis. Makan. Nanti tengok, ya, Pak Haji ambil ini. Itu dia. Jadi kita ambil, kita kunyah. Kunyah lama-lama pahit. Pahit, tetapi oleh kerana Pak Haji dah biasa makan yang pahit-pahit, dia taklah pahit sangat. Kunyah lama-lama. Yang pahit tadi keluar manis. Tapi kena lama jugalah. Makan macam tu, ya, kunyah-kunyah gitu je. Sampai dia jadi manis. Lagi tak kunyah, tak keluar manis, jangan telan lagi. Sudah tu baru kita ambil air minum. Air, jangan air ada ais. Air dingin tak apa-apa. Tapi air suam lagi bagus. Minum. Rasa manis. Manis sikit. Tapi taklah manis macam gula, tapi manis. Untuk sakit macam manis. Jadi tanam banyak-banyak pokok ni, mudah hidup. Masukkan POC sikit, cucuk, dia akan hidup. Setiap pagi makan, setiap pagi makan. Tak perlu proses. Makan saja, tanam di depan tangga rumah. Turun tangga, makan. Nak naik tangga, makan. Jadi dos kita banyak kali turun, makan. Banyak kali naik, makan. Jadi akhirnya hilanglah penyakit kencing manis tersebut. Ini dia pokok dia yang terbaik. Ambil, ya. Baik, seterusnya apa lagi kita tengok herba apa yang ada ni? Ini dia. Pokok ini nampak dia panjang. Macam apa panjang? Macam gajah. Gajah ada apa ni? Belalai. Maka dinamakan belalai gajah. Atau dipanggil Sabah snake grass. Kenapa dipanggil Sabah snake grass? Sebab ini bagus sekali, masya-Allah. Ini tanamlah banyak-banyak di rumah. Ya, daun ini ambil 21 helai, 21 helai. Kenapa 21? Kenapa tak 20? 21 lah ganjil, ya. Ambil 21 helai ini, blend bersama dengan apple hijau. Ni. Untuk semua masalah
sakit kanser dalam badan kita. Setiap hari fibroid, cyst, myom, ambil ini. Dan kalau orang dulu dia masukkan ini dalam mana? Dalam nasi. Masak sekali. Ini dalam kajian yang terakhir mendapati bahawa Sabah snake grass ini ataupun pokok belalai gajah ini, dia adalah ubat yang sangat baik untuk ketumbuhan. Dan dia ini kalau sifat dia, dia dingin. Dingin tahap pertama. Ini kalau kita rebus, kita minum ini, kalau dah agak banyak sikit, menggigil. Gigil. Tengok saja pohonnya begini, tapi dia dingin. Dingin itulah anti radang. Bila dia menggigil begini, tandanya terlalu dingin, masuk sikit dalam minuman itu jahe halia sikit sepanjang tu dalam tempat rebus tu, baru boleh minum. Kalau tidak, menggetar begitu, terlalu dingin. Paling baik untuk ginjal, untuk buah pinggang, untuk kanser, untuk racun. Pak Haji ada pengalaman seorang teman, apa kena pada bahagian kakinya entah, tapi reput kakinya itu sampai tembus di bawah. Doktor kata harus amputasi, harus buang. Dia kata aku tak mau buang. Dia ambil herba ini setiap hari tidak miss bersama dengan apple. Pagi, petang, malam, pagi, petang, malam, sampai dagingnya tumbuh semula. Normal, back to normal. Ada lagi orang tu sampai hari ini. Kejadian sudah 5 tahun yang lepas. Nak bagi tahu kepada bapa, dia ni buang racun. Ini kalau ada tanaman obat keluarga, toga, depan rumah tanamlah. Mudah sangat ni. Kita hanya potong begini, itu hiduplah. Obat sebenarnya ada di depan rumah kita. Sama ada kita nak guna atau tidak. Tapi kalau kita sudah ada wang banyak, nak cari ubat-ubat kimia, silakan. Ya, ini 21 helai, ambil ini, potong, masuk ke dalam juicer, buat jus. Atau boleh blender saja, buat blender, masukkan daun ini, minum air dia. Supaya dia tak rasa apa, cumanya bagi Pak Haji buat teh. Ya, kita buat teh dan buat kapsul. Nama kapsul yang telah kita keluar ini namanya kapsul penawar. Ada kapsul pendingin, ada kapsul penawar. Penawarnya daripada ini, pendingin daripada seaweed. Itu kita gunakan. Untuk apa? Baik. Kalau kita panas, duduk dalam rumah ni, kita rasa panas. Nak tidur tak boleh ni. Risau apa semua, nak tidur tak boleh waktu malam. Entah kenapa rasa panas, rimas. Sebab suhunya tinggi. Kita ambillah daun ini, blender, buat minum. Sebentar saja boleh tidur. Kalau tempat tu memang betul-betul panas, tak boleh tidur, kita rebus ini, kita boleh tidur berselimut. Pasal apa? Dingin. Inilah dia herba yang Pak Haji sebut tanah, air, api, angin. Ada herba yang bersifat air. Air itu ada yang bersifat dingin. Dingin itu ada 2 unsur. Apa dia? Air dan juga sifat tanah. Panas ada 2 unsur, api dan angin. Air ini dia ada dingin tahap 1 dan dingin tahap 2. Dingin sikit-sikit dingin, ada sikit-sikit dingin boleh mendinginkan, tapi ada dingin yang betul-betul dingin. Ini masya-Allah, mungkin kalaulah Pak Haji terangkan sini, bapa ibu tak mengerti, tapi tak apalah, terang juga walaupun tak mengerti. Di dalam hutan sana ada satu pohon namanya ati-ati. Ati-ati, bukan hati-hati, bukan. Ati-ati. Pokok ati-ati itu bukan pokok bunga itu, bukan. Pokok bunga itu pun hati-hati juga, macam pokok nilam itu bukan. Pohonnya semua hijau. Hati-hati ni orang buat apa? Kalau orang pencandu narkoba, ambil dadah, membahaya. Cara nak rawat dia, bila ketika dia sedang kecanduan tersebut, dia sakit.
Ambil akar hati-hati ni, diasah ke dalam atas pasunya, sapukan ke badannya itu, dia menggigil. Dingin sikit je. Bedak dingin juga. Tapi bedak dingin tak sedinginnya daun bunga Cina, gardenia. Gardenia kita ambil, kita ramas, tak rasa dingin pun pada bahagian tangan. Cuba letak di atas orang yang sedang migraine. Seperti air ais masuk di dalam otaknya, dingin pak, dia kata. Seperti ais masuk. Kalau kita yang tak ada itu, kita letak, dia tak rasa apa. Berbeza dengan apa? Berbeza juga dengan daripada bedak dingin. Bedak dingin kalau kita ambil airnya, katalah ambil air, kita kompres, kita letak dekat kepala, kita menjaramnya, dingin tak? Dia tak dingin. Dia hanya letak kalau ada ketumbuhan. Jadi oleh sebab itu dalam art of healing, penyembuhan, kita akan test herba-herba bersifat dingin kalau ada ketumbuhan. Misal kata ya, ada satu ketumbuhan, wa na'udzubillah, dekat bahagian tangan ni, merah, sakit, panas dan sebagainya. Jadi kita ada herba-herba dingin. Herba dingin ni mungkin yang pertama ada daripada daun semalu, puteri malu, dingin. Begitu juga boleh juga gunakan daripada bedak dingin. Boleh juga daripada ubi garut. Ubi garut kita panggil ubi Bemban. Kita ambil semua, kita test yang mana lebih dingin, yang mana yang dingin, ataupun boleh guna juga akar mentajam. Yang mana yang lebih dingin, itulah yang paling sesuai untuk diri orang itu. Kalau kita sapu dia tak rasa dingin, berartinya tidak betul dengan sakit dan ubatnya. Begitulah dalam pengamalan pengobatan herba. Pengobatan herba dia tidak hanya minum saja. Dia tidak hanya kepada makan kapsul saja. Pengobatan herba ada bentuk mandian. Ya, yang kedua, pengobatan herba ada bentuk sapu. Pengobatan herba ada bentuk menghirup wap. Ada bentuk sauna, ada bentuk pijatan. Ada bentuk al-hijamah, sudah pasti. Al-hijamah boleh kita bekam. Ya, jadi pengobatan herba ni banyak yang kita nak terapkan, boleh dikira. Kalau kita nak pijat urut, banyak lagi dalam bidang urutan tulang, urutan kepada point, urutan refleksologi. Dia ada lagi di peringkat dunia massage, kita panggil Thai massage. Ada dipanggil nitropati. Ya, ada juga dipanggil ayurvedic. Ada dipanggil sida. Ya, ada dipanggil perubatan Cina, traditional Chinese medicine. Ada dipanggil jamu. Ada juga yang dipanggil dengan dengan herba-herba yang kita ambil pada setiap hari. Misalnya telur yang dimasak di dalam daun. Daun-daun, akar-akar yang dimasak, daun senduduk sebagainya, sampai telur ini panggil telur pindang. Jadi telur ni warna hitam. Masukkan ubat melalui telur. Masya Allah. Ada juga penggunaannya daripada jus, dalam bentuk jus. Ada juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Tidak termasuk lagi dalam bentuk doa, meruqyahkan orang itu, berdoa. Masuk lagi dengan doa-doa syifa. Masuk lagi dengan dia kena mandinya pada awal-awal pagi. Masuk pada bentuk makanan yang kita pantang. Termasuk lagi juga di dalam tempat kita tidur. Warna di kamar tidur kita, lampunya, udaranya, pernafasan, dipanggil senaman pernafasan. Kesemuanya ini komplit di dalam bentuk satu metodologi pengobatan herba yang diamalkan. Jadi herba, jangan tengok macam ini herba apa, jangan sebut macam tu. Tengok ni. Nak tunjuk ni. Ni.
Sikit je. Ini bunga apa? Ini orang panggil bunga air mata pengantin. Jadi sekarang ni Pak Haji ubah lagi nama dia. Tadi janda merana, jadi janda bahagia. Ni air mata pengantin. Kenapa nak menangis pula jadi pengantin? Ini namanya air mata pengantin bahagia. Dia bahagia. Walaupun dia menangis, tapi dia bahagia. Air mata pengantin bahagia ni tanam dia di rumah kita untuk kita memelihara kelulut, lebah. Lebah kelulut. Lebah kelulut ambil daripada sini air mata pengantin bahagia ni, dia ambil dia punya manisan kat bunga ni, lalu dia proses. Dia proses, maka keluarlah madu kelulut. Tahukah dia apa di sebalik madu kelulut tersebut? Baik, soalannya ada satu soalan yang kita ni. Di manakah kekuatannya pada suatu madu lebah? Madu lebah tu kekuatannya di mana? Kalaulah kita tanya, di manakah kekuatan sesuatu herba? Akarnya kah? Daunnya kah? Bunganya kah? Atau buahnya? Jawapannya, semua orang sudah tahu bahawa kekuatan sesuatu herba itu terletak di bumi mana dia tumbuh. Tumbuh di atas Gunung Merapi atau di atas Gunung Jerat, di pantai murni atau di pantai dekat Gunung Kidul. Itu yang antaranya. Jadi oleh sebab itu, jadi begitu juga dengan orang nak tengok madu kelulut. Madu kelulut ni soalannya, bapa sudah melihara madu kelulut ya, jenis apa? Itama thoracea. Tak, bukan Itama thoracea. Nak tanya dia bunga apa yang dia makan. Bunga apa yang dia makan? Ada tak air mata pengantin bahagia? Dia kata memang pun saya di rumah saya kelulut itu makannya banyak daripada air mata pengantin bahagia ni. Jawapannya, baik sekali untuk sakit jantung. Jangan operasi lagi. Jangan operasi lagi. Cukup dengan hanya ambil pada setiap hari biiznillah pelak yang tersangkut dengan arteriosklerosis yang kita panggil penyakit pengerasan di dinding arteri tersebut, flush, khalas, habis. Sebab apa? Ni air mata pengantin bahagia. Tengok dia merah. Merah ni jantung, merah untuk darah. Ya, bersyukurlah dia. Jadi bila kita tengok sini, kita turut bahagia. Turut bahagia. Allahu Akbar. Tengok-tengok kita pergi ziarah teman kita menternak kelulut lebah. Tengok-tengok ada pokok ni. Allah bahagianya aku. Pasal apa? Ni ada pengantin bahagia kat sini. Tak payahlah sebut air mata lagi. Kalau nampak pengantin bahagia tak payah sebut dah. Kalau dulu air mata pengantin. Lah ni pokok pengantin bahagia. Pengantin tu saya tengok. Macam tu. Pengantin. Kan pakai anting-anting. Ting tu. Macam tu pengantin. Bahagia. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi pada program di esok hari. Jangan lupa ya. Jangan lupa ramai-ramaikan kawan-kawan kita untuk berkongsi pengalaman ini. Terima kasih Pak Haji untuk semua. Indonesia, Malaysia, sabar COVID-19. Bertiup angin, beralihlah awan. Jangan stres lagi ya orang Malaysia. Sambung lagi 14 hari, 15 hari. Jangan stres. Jangan stres. Ya, dengar. Bertiup angin, beralihlah awan. Cuba ulang. Bertiup angin, beralihlah awan. InsyaAllah mendung pasti akan meninggalkan kita. InsyaAllah. Tapi jangan lupa minum Black Radic, SJ2 dan juga embun pagi spray. Jangan lupa sampaikan pada teman-teman kita. Banyak juga mereka yang bekerja sebagai doktor, ya, sebagai barisan hadapan yang kena penyakit. Kalau boleh sampaikan produk kita. Jangan lupa, insya-Allah bertemu lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mai secawan tiada hari tanpa kopi radik. Mai secawan tiada hari tanpa kopi radik. Tongkat ali tejalawang akan mengkudung, mata pelanduk tebu gajah pokok lara. Halban digunakan secara tradisional untuk mengobati berbagai penyakit, untuk mengobati berbagai penyakit.